Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tentang artikel Dinamika Pembentukan Komuniti dalam Sejarah Malaysia. Pelajaran dari peristiwa 13 Mei 1969. Berikut merupakan ahli kumpulan 15 yang terdiri daripada 6 orang. Secara keseluruhannya, artikel ini banyak memfokuskan tentang peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Jamaluddin bakal memulakan pembentangan dengan ulasan ringkas artikel. Artikel yang telah kami pilih ialah Dinamika Pembentukan Komuniti dalam Sejarah Malaysia, iaitu dari peristiwa 13 Mei 1969. Artikel ini tertumpu kepada pembentukan komuniti di Malaysia dan berfokuskan kepada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam yang bersejarah di Malaysia yang merupakan konflik perkauman antara Melayu dan Cina. Artikel ini juga menceritakan tentang isu-isu yang bercorak politik, perkauman dan budaya pemikiran yang berbeza dalam masyarakat. Seterusnya, isu bercorak politik. Yang pertama, pengisytiharan darurat. Pengisytiharan ini telah menyebabkan ketidakpuasan hati kaum bukan Melayu dan tanggungjawab kerajaan. Yang kedua, kekecohan rakyat hasil tindakan MCA menarik diri membentuk kerajaan dalam pilihan raya pada tahun 1969. Hal ini dengan alasan keputusan pilihan raya telah menunjukkan parti ini telah hilang keyakinan dari pengundinya. Tun Abdul Razak selaku Timbalan Perdana Menteri telah memberi komen berdasarkan keputusan MCA ini bahawa tidak ada perwakilan Cina dalam kerajaan persekutuan dan negeri dan beliau berharap orang Cina di negara ini akan faham. Dan yang ketiga ialah kepentingan pemimpin memahami perlembagaan. Seterusnya, isu bercorak perkauman. Yang pertama ialah hak kerakyatan dan kedaulatan istimewa orang Melayu. Yang kedua, kewarganegaraan. Isu berhubung kewarganegaraan ini telah menjadi isu yang sensitif apabila pada 8 Jun 1969, Tun Ismail telah berkata bahawa beliau tidak teragak-agak untuk melucutkan kerakyatan sesiapa yang cuba menimbulkan masalah perkauman. Dan yang ketiga ialah Akta Pengambilan Pekerja 1968. Isu yang seterusnya ialah isu budaya dan pemikiran yang berbeza. Terbahagi kepada dua, iaitu berasaskan pandangan dan pemikiran orang Cina dan penyebaran unsur kebencian terhadap orang Melayu. Saya Nurul Izzah binti Abdul Rahman akan menceritakan tentang isu utama yang dibangkitkan di dalam artikel. Isu kesetiaan rakyat Malaysia. Di bawah isu ini menjelaskan bahawa perlunya setiap orang tahu membezakan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia, termasuklah dalam kalangan orang Cina dan orang Melayu. Elemen buruk yang dibawa oleh pengganas komunis akan menghilangkan rasa kesetiaan rakyat Malaysia terhadap pemimpin negara ketika itu, ditambah dengan laporan British yang cuba untuk menamakan orang Cina namun tidak berkesan. Isu-isu bercorak perkauman. Antara isu kontroversi yang berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969 adalah berhubung hak kerakyatan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan isu kewarganegaraan. Kebebasan bersuara yang dibenarkan oleh perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tidak harus digunakan oleh pihak tertentu untuk bebas menyatakan pendapatnya sehingga dapat menggugat kestabilan politik dan keharmonian kaum. Isu ini menjadi serius apabila Tun Ismail dan Tun Razak mengatakan bahawa pelucutan kerakyatan akan dikenakan kepada sesiapa sahaja yang menimbulkan masalah perkauman. Selain itu, British juga membuat laporan bahawa tragedi 13 Mei berlaku kerana mungkin ada berkaitan dengan Akta Pengambilan Pekerja 1968, sekatan. Isu budaya dan pemikiran yang berbeza. Isu timbul berasaskan pandangan dan pemikiran orang Cina serta penyebaran unsur-unsur kebencian terhadap orang Melayu. Kesan dari peristiwa 13 Mei 1969, pengumuman oleh pihak kerajaan bahawa tragedi 13 Mei berpunca dari kekacauan komunis
parti pembangkang dan pertubuhan haram yang semuanya berkait dengan kaum Cina. Bayangan buruk daripada negara Cina terbawa-bawa oleh golongan Cina luar negara. Ini kerana Cina tidak sukakan pedagang dan tidak membangunkan kelas kapitalis. Namun, kaum Cina luar negara terlibat dalam perniagaan disebabkan keperluan. Satu propaganda telah disebarkan dalam kalangan para pelajar di London bahawa kerajaan Malaysia telah melayan orang bukan Melayu sebagai rakyat kelas 2. Ini menunjukkan bahawa satu penyebaran unsur-unsur kebencian terhadap orang Melayu ketika itu. Terdapat beberapa isu yang dipersoalkan oleh salah seorang pelajar di London yang berasal dari Pakistan. Isu yang dipersoalkan oleh pelajar Pakistan kepada pelajar Melayu itu, Ahmad Bustamam, ialah kenapa ramai orang Melayu mendapat beasiswa kerajaan, tentang hak istimewa orang Melayu, sekatan terhadap bahasa dan budaya kaum lain. Mereka tidak memahami kedudukan sebenar tentang perlembagaan Malaysia, sejarah sebenar lalu disebarkan merupakan salah satu penyebab kepada unsur-unsur persengketaan antara kaum di Malaysia. Isu-isu bercorak politik. Isu politik ini timbul apabila berlaku kekecohan rakyat apabila MCA menarik diri dalam membentuk kerajaan pada pilihan raya 1969. Alasan MCA menarik diri dari pembentukan kerajaan persekutuan ialah keputusan pilihan raya telah menunjukkan parti ini telah hilang keyakinan dari pengundinya. Tun Razak telah memuji tindakan MCA yang menarik diri dalam kerajaan dan peringkat negeri secara terbuka dan beliau turut memberi komen berdasarkan keputusan MCA ini bahawa tidak akan ada perwakilan Cina dalam kerajaan persekutuan dan negeri dan beliau berharap orang Cina di negara ini faham dengan tindakan tersebut. Selepas 2 malam provokasi oleh kumpulan orang Cina, orang Melayu di utara bandar Kuala Lumpur, kawasan Kampung Baru, merancang demonstrasi besar-besaran dan perarakan sekitar Kuala Lumpur pada malam 13 Mei 1969. Tragedi 13 Mei 1969 membawa kepada pengumuman pengisytiharan perintah darurat oleh Yang di-Pertuan Agong dan Magiran diwujudkan. Pengisytiharan darurat bukan bermakna untuk menidakkan kehilangan undi Parti Perikatan tetapi sebagai satu langkah untuk mengukuhkan negara yang mengalami kekecohan besar-besaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Syazwani binti Azhar. Saya akan menghuraikan slide berkenaan dengan sebab isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel yang dikaji ini menarik. Isu yang pertama ialah berkenaan dengan isu bercorak politik. Isu ini menarik kerana pada 13 Mei 1969, negara telah diisytiharkan darurat. Dengan pengisytiharaan ini, perlembagaan persekutuan telah digantung dan negara telah diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah undang-undang tentera. Dalam pada itu, Majlis Gerakan Negara telah dibentuk sepanjang tempoh darurat. Majlis Gerakan Negara telah melakukan pelbagai tindakan untuk mencari punca dan penyelesaian. Antara tindakan yang diambil ialah dengan membentuk satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Slide seterusnya ialah berkenaan dengan isu kesetiaan rakyat Malaysia. Isu ini menarik kerana apabila berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan melihat perlunya mewujudkan satu formula untuk mengatasi masalah ini dengan menciptakan rukun negara. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kesetiaan kepada raja dan negara membawa maksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermaustatin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Rakyat perlu memahami dan menghayati setiap prinsip rukun negara. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan isu bercorak perkauman.
calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik terutamanya daripada parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensiti berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Isu ini menarik kerana telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak wasangka. Kita perlu memahami asas sejarah supaya dapat mengelak tindakan ungkit-mengungkit dan mempersenda antara kaum. Seterusnya adalah isu budaya dan pemikiran yang berbeza. Isu ini menarik kerana suatu atau khusus berkaitan keharmonian antara kaum telah dibangkitkan agar digubah supaya masyarakat memahami batasan hingga memporak-porandakan hubungan masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga perlu bijak menapis isu provokasi agama dan kaum. Tindakan menakut-nakutkan masyarakat melalui sentimen kaum dan agama perlu dielakkan. Sesungguhnya keharmonian tidak boleh dijual beli tetapi memerlukan pengorbanan dan iltizam minda untuk saling menghormati dan bertolak ansur sesama warga negara. Seterusnya, saya Nur Juliana binti Sahrim akan membentangkan tentang adakah artikel ini memberi kesan terhadap cara anda berfikir. Tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberikan kepada kita pengajaran dan kerajaan juga telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum. Tindakan ini dibuat supaya masyarakat dapat menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat bersangka baik antara satu sama lain. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, pegangan agama, budaya di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1969 ini pasti berulang sekiranya tiada kesedaran dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mengambil iktibar atas apa yang telah berlaku pada 13 Mei 1969. Seterusnya ialah berfikiran secara rasional. Sebagai contoh, tidak menerima sesuatu fakta itu tanpa selidik kebenaran fakta tersebut. Selain itu, sesuatu isu itu juga perlulah merangkumi dan menjangkaui kaedah berfikir dalam konteks sebab dan akibat sesuatu perkara itu berlaku. Misalnya, tidak terburu-buru membuat telahan terhadap sesuatu perkara yang terjadi. Manakala kita perlulah mengkaji dari sudut sebab dan akibat sesuatu perkara itu berlaku. Seterusnya, tidak mementingkan diri dalam isu perkauman yang tercetus ini. Sebagai contoh, sentiasa hormati dan terima ketetapan perlembagaan mengenai hak masing-masing. Akhir sekali, kita perlulah berfikiran secara realistik. Sebagai contoh, rakyat perlulah melihat sesuatu isu yang tercetus dari berbagai sudut. Rakyat juga tidak terlalu mengikut perasaan yang boleh mendorong ke arah keburukan. Selain itu, setiap kaum juga perlulah berfikiran positif dan tidak cepat memberontak atas sesuatu perkara yang terjadi. Saya, Nurul Aidatul Isra binti Nahar, akan membincangkan serba sedikit tentang kekuatan artikel yang kami pilih ini. Secara keseluruhannya, artikel ini mengisarkan tentang peristiwa, isu dan kesan kejadian 13 Mei 1969. Di sini terdapat beberapa kekuatan artikel yang saya perolehi. Kekuatan artikel yang pertama ialah dapat mempelajari peristiwa 13 Mei 1969. Ini kerana sesetengah generasi kini masih tidak tahu apa itu peristiwa 13 Mei yang membawa sejarah hitam kepada perhubungan kaum. Oleh itu, artikel ini dapat membuka mata rakyat Malaysia apa sebenarnya yang terjadi ketika waktu tersebut tanpa unsur tokok tambah. Perkara ini juga boleh dijadikan pengajaran agar tidak akan berlaku sesuatu seperti ini kelak. Seterusnya ialah tindakan kerajaan dan pihak berkuasa dalam menangani masalah. Sekiranya isu-isu ini tidak ditangani dengan baik, masa depan antara kaum di Malaysia akan sentiasa tegang. Mungkin kita semua tidak akan bersatu padu seperti kini jika rusuhan yang berlaku ketika 13 Mei 1969 tidak dapat diatasi. Tindakan kerajaan dan pihak berkuasa juga yang mengisytiharkan darurat agar rusuhan yang berlaku tidak menjadi semakin parah.
supaya tiada lagi korban yang direkodkan. Selain itu, kekuatan daripada artikel ini ialah memahami beberapa isu yang diketengahkan ketika itu. Isu-isu tersebut seperti isu politik yang melaporkan perlembagaan negara telah dimanipulasikan dan mencetuskan semangat perkauman. Kemudian, isu kesetiaan rakyat yang disebabkan elemen buruk oleh pengganas komunis, pensabotaj yang dibayar dan ahli kumpulan haram. Di mana ketika itu kehampaan orang-orang Melayu dalam suasana yang memang sedia diselubungi perasaan saling tidak percaya mempercayai antara Melayu dan Cina. Rakyat juga dinasihatkan supaya tidak terpedaya dengan fitnah dan kabar angin tentang Malaysia. Hal ini kerana media-media barat ketika itu meliputi berita tentang kejadian ini, di mana sebelum ini tidak ada berita tentang Malaysia di dada akhbar mereka. Akhir sekali iaitu menegaskan kepentingan perpaduan kaum. Generasi muda perlu memahami bahawa bukan mudah untuk menyatukan tiga kaum yang berbeza dari segala segi, dan melalui perkara seperti ini, mereka dapat mempelajari tentang kepentingan hubungan perpaduan antara kaum. Oleh itu, diingatkan bahawa perbezaan kaum, budaya dan pemikiran bukan alasan untuk tidak bersatu padu. Perbezaan inilah yang akan memberi keunikan terhadap kehidupan rakyat, iaitu kita semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syolihin Hakimi bin Muhammad Sariai akan membentangkan tentang kelemahan artikel yang kami kaji, iaitu artikel dinamika pembentukan komuniti dalam sejarah Malaysia, pelajaran dari peristiwa 13 Mei 1969. Kelemahan yang pertama yang terdapat dalam artikel ini ialah mengenai isu perpaduan. Jika bulut itu tumpat, bermakna ia tidak mempunyai lubang di antara ruas-ruas tersebut. Dengan memahami maksud di atas, akan lebih mudah memahami maksud perpaduan. Ia membawa pengertian penggabungan menjadi satu kefahaman sepakat, bersama, bekerjasama atau bersepadu bagi kepentingan semua. Perpaduan tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Selain itu, di dalam artikel ini tidak menunjukkan tentang fahaman politik yang berlainan boleh membawa jurang kepada pemisahan. Oleh itu, jika kita boleh tinggal bersama-sama dan merasakan kesepunyaan terhadap negara ini, terdapat banyak manfaat dalam mengeratkan hubungan silaturahim. Ia juga memupuk semangat kejiranan kemasyarakatan dan mempereratkan kerakyatan sesama penduduk di Malaysia. Selain itu, isi yang kedua mengenai kelemahan artikel ini ialah kurang penekanan terhadap pendekatan terhadap sosio-budaya. Pendekatan sosial budaya turut menjadi pemakin kepada kejayaan dalam mengekalkan perpaduan. Walaupun penduduk yang tinggal di sesebuah pertempatan masih terpisah kerana politik atau ekonominya, namun mereka tidak akan terpisah dalam konteks sosial budayanya. Misalnya, semua orang Melayu akan ke masjid apabila bersembahyang Jumaat atau akan sama-sama berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan orang Cina akan sama-sama menyambut Tahun Baru Cina atau Cap Gome bila sampai tarikhnya. Demikian juga dengan kaum lain. Jadi, dalam sebuah pertempatan penduduk yang pelbagai dan mempunyai pendirian yang tersendiri, akan dapat disatukan melalui aktiviti yang sama di pertempatan yang sama. Contohnya, antara yang diusahakan oleh Kerajaan Malaysia ialah skim rukun tetangga yang dikawal selia oleh Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kesimpulannya, apa yang dapat disimpulkan daripada artikel ini ialah melalui peristiwa 13 Mei ini telah membuka mata semua pihak untuk menyemarakkan, meningkatkan dan mengukuhkan semangat perpaduan yang tinggi. Hal ini kerana masyarakat negara kita iaitu Malaysia dapat hidup dengan aman, makmur dan harmoni. Sekian, terima kasih.